Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di sini ada beberapa perkara lah. Pertamanya minta penuh dalan ni dulu. Dua tu kita bagi kepada saudara-saudara kita mana lewat lah. Minta penuh dalan ni dulu. Dua tu kita bagi kepada saudara-saudara kita mana lewat. Dan seterusnya pemberitahuan berkaitan dengan pengurangan 90% tunggakan denda cukai tanah. Sekitar maklumkan bahawa Kerajaan Negeri Kelantan telah mengumumkan pada sidang DUN mengenai pengurangan 90% tunggakan denda cukai tanah. Tempoh pengurangan ini berkuat kuasa dalam tempoh 1 bulan mulai 1 Disember sehingga 30 Disember. Jadi pemohonnya hak mana nak buat pengurangan cukai tanah ini boleh dilakukan di pejabat tanah dan galian di negeri Kelantan ataupun pejabat tanah dan jajahan di mana hak milik yang berdaftar bawah kerajaan negeri. Jadi kepada semua hak pemilik tanah hak ada tunggakan cukai tanah tu boleh pakat bayar loan ni sebab dia ada potongan sebanyak 90% pengurangan di mana-mana jabat tanah kerajaan negeri lah. Dan seterusnya pengambilan pelajar baru tingkatan 1 dan pengambilan khah untuk tingkatan 2 dan 3 bagi semiti tahfiz Tok Guru Pasir Putih Kelantan. Jadi hak mana-mana nak masuk syarat dia kelayakannya berumur 13, 14, 15 tahun. Baik dalam bacaan Al-Quran, luluh temuduga, menguasai jawi dan terbuka kepada lelaki dan perempuan. Jadi hak mana anak-anak kita nak berdaftar di semiti tahfiz Tok Guru ni boleh pakat daftar. Dia buka untuk pengambilan pelajar baru tingkatan 1 dan pengambilan khas untuk tingkatan 2 dan 3 tingkatan 3. Jadi hak umur 11, 13, 14, 15 tu boleh daftar di Pasir Putih Kelantan. Dan seterusnya insya-Allah pada 23 hari bulan 23 hari bulan 12 2024 masjid kita akan terima seorang tuan guru Syekh Nuruddin Mahbu Al-Banjari untuk mari kuliah duha masjid kita pada hari itu 23 hari bulan 12. Mari untuk khatam kitab. Untuk jelajah dia pada kali ini dia mari baca 50 hadis berkaitan dengan sunnah yang ditinggalkan. Jadi dia mula dengan Masjid Mahmudi bacaan yang kedua di Masjid Melawi kuliah subuh pada 23 pagi tu, dan 23 duha tu dia mari masjid kita dan khatam kitab di sini. Khatam kitab hadis 50 hadis sunnah yang ditinggalkan. Jadi minta kepada semualah pakat mari untuk pada hari itu Isnin minggu depan 23 hari bulan 12. Kuliah duha bermula pukul 29 sehingga pukul 11 pagi. Jadi pakat mari untuk kita ambil berkah Tok Guru mari ke masjid kita ni. Mudah-mudahan majlis kita itu diberkatilah. Dan seterusnya teruskan menyumbang kepada masjid kita ni, kerana masjid kita ni kekurangan dana. Kekurangan dana untuk kita melakukan segala aktiviti buat ni berdasarkan kepada mana duit ada. Mana kita tak sipir duit. Duit ni kita pergi habis lalu. Dalam bank pun kita tak banyak. Ada 1,000 je. Jadi kita memerlukan hampir 20,000 sebulan untuk kita belanja untuk masjid kita ni. Dan segala duit-duit ni mari daripada tuan-tuan semualah. Tidak kata mari daripada mana, kita semua hasil untuk jaga masjid kita ni. Jadi yang berharap kepada semualah pakat teruskan menyumbang untuk masjid kita. Mudah-mudahan segala program kita jalankan dapat diteruskan sebagaimana kita rancanglah insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله اللهم صل على اللهم رب جيدة تامة صلاة القرآن يا محمد شر من دعاء ضر وبعد لأن الذي لا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني المسلمين. Segala pujian dan kesyukuran hendaknya kita semua merafakkannya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kita berada dalam masjid yang penuh berkat pada hari Jumaat yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita memperolehi keberkatan dan keredaan serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ikhwanil muslimin, tajuk khutbah kita pada hari ini rahsia di sebalik ujian Allah. Berdasarkan kepada fitrah kejadian manusia, bahawa kehidupan di dunia merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ujian ini dalam pelbagai bentuk, sama ada kesenangan, kebahagiaan, kesedihan, malapetaka yang menimpa diri sendiri, kaum keluarga, masyarakat ataupun negara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Artinya, demi sesungguhnya
Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar, iaitu orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Ikhwanin muslimin, sejarah menunjukkan bahawa Nabi Ayub AS adalah salah seorang Nabi yang paling banyak menerima ujian di dalam hidupnya. Baginda berhadapan dengan ujian kehilangan semua anak kesayangannya, kehabisan harta kekayaannya, menghadapi penyakit. Kaum kerabat dan isterinya menjauhi Nabi Ayub AS. Namun Nabi Ayub AS menghadapi segala ujian ini dengan penuh kesabaran dan berkeyakinan bahawa semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ini mengandungi pelbagai hikmah di sebaliknya. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman dengan qada dan qadarnya, kita mestilah yakin bahawa setiap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu ada hikmah di sebaliknya dan tidak berlaku sesuatu dengan sia-sia. Oleh itu, kita berkewajipan untuk menerima apa jua yang terjadi dalam persekitaran hidup kita dengan penuh kesabaran dan keimanan, agar dengan cara ini ianya akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahawa setiap ujian yang menimpa manusia mempunyai beberapa pengajaran yang berbeza. Bagi mereka yang beriman, ujian merupakan satu iktibar dan juga sebagai satu peringatan dalam bentuk kasih sayang dari Allah agar mereka kembali kepada jalannya. Yang penting kita harus sabar menghadapinya. Ujian yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita pasti sudah ditetapkan dengan penuh keadilan. Tak mungkin ujian yang menimpa itu melampaui batas kemampuan kita, kerana Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ikhwanin muslimin, negara kita, tanah air yang kita cintai ini telah mengalami pelbagai situasi kesulitan, seperti banjir yang melanda di sebelah pantai timur, selatan dan utara tanah air, wabak denggi, jerebu, kemarau panjang, debu atau habuk gunung berapi yang meletus di negara lain di bawah angin sampai ke dalam negara ini, dan lain-lain peristiwa yang memberi kesan kepada keamanan dan keharmonian hidup kita. Semua keadaan yang telah berlaku dalam negara ini satu persatu telah ditangani oleh pihak pemerintah dengan baik, penuh hikmah dan bijaksana. Terkini, kita menghadapi situasi banjir besar dan negeri Kelantan merekodkan jumlah mangsa paling ramai terjejas dan kehilangan harta benda dengan jumlah yang besar. Justru, semua pihak harus bersabar dan mengambil iktibar, kerana semua yang berlaku adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak seharusnya mengambil kesempatan dalam suasana ini untuk menyebar berita-berita palsu, sama ada melalui media sosial, media cetak, media elektronik dan sebagainya. Sebagai seorang Islam yang bertakwa kepada Allah dan berjaya dan percaya kepada hari akhirat, kita hendaklah saling membantu meringankan bebanan keluarga mangsa yang terlibat, sama ada dari segi keuangan maupun berupa barangan keperluan harian. Marilah sama-sama kita mengambil iktibar dan bermuhasabah mengikut ajaran Islam, iaitu yang pertama, yakinlah ujian ini merupakan tanda kasih Allah Subhanahu Wa Taala pada hamba-Nya, dan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberinya ujian, cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, yakinlah semakin besar dan banyak cobaan yang Allah turunkan kepada kita, makin besar pula pahala dan rahmat Allah yang akan dilipatkan kepada kita. Yang ketiga, sentiasa yakin bahawa kita boleh menyelesaikan setiap ujian hidup yang Allah berikan, kerana Allah tidak akan memberikan ujian hidup di luar kemampuan hamba-Nya. Yang keempat, menghadapi ujian hidup dengan sabar, usaha dan doa. Apa-apa pun perkara yang menimpa kita, insya-Allah ia akan menjadi kebaikan seandainya dihadapi dengan sikap sabar, berikhtiar dan diikuti dengan doa dan tawakal kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Artinya, dan Tuhan berfirman, sekiranya penduduk di negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Surah Al-A'raf ayat ke-96. Ikhwanul muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak, penyakit dan bala bencana. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa mengambil riswah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah, serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat. Justru salurkanlah infak anda sama ada zakat ataupun wakaf kepada Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui agar mereka yang kurang bernasib baik, terutama di waktu bencana ini, agar mereka mendapat pembelaan yang sewajarnya. Pada waktu ini, saudara-saudara kita di Palestin masih dalam konflik peperangan dengan Israel. Mereka sedang ditindas, ditekan dan dibunuh. Justru marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Dalam masa yang sama, hulurkan pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu as-sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته ورما لما جل به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغرام. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وحذر. واعلموا أن الله بكم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة كرسي فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر صلاتنا من المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين وعلن كلمة الموحدين وعن لهم عزة والتمكين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقم يا أرحم الراحمين. Ya Allah,
kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta lindungi kami daripada bala bencana dan wabak penyakit berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang-orang mukmin yang sentiasa mengerjakan salat secara berjemaah dan khusyuk, menjaga kehormatan, amanah dan janjinya. Allahumma hdina subul salam wa akhrijna minaz zulumati ila an-nur wa jannina al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa ayyidillah bi tawfiqal mudabbir dinil wilayah wa musyahna abdakal hadi di syar'i malakana sultan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Kelima, Sultan dan yang di-Pertuan bagi negeri Kelantan Darul Naim, dan Duli Yang Maha Mulia Sultanah Kelantan. Semoga Allah pelihara tuanku di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum mulakahu wa ihsanahu wa fayyadalahu adlahu wa ballaghu min khairi ma sya'a. Allah ma'dimi syar'a syarifana wa li wazara'ihi sabila wa minhaja wa dhuq mutafil li kulli khairin wa ja'um sirajan wa hada ibadallah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammata as-salatu al-qa'imah sadana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'athu maqaman mahmudan innaka la taqdir. Istaqimu alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakeel lakum. Benakan shaf, betulkan shaf, rapat-rapatkan shaf. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي ترك رسولك ورسول عبادته وقل الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك له ولم يكن له من الذل وقل تخيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أعجلنا من النار. اللهم أعجلنا من النار. اللهم أعجلنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا ربنا سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوي علينا في سخرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تهب العفو فاعف عنا ولوالدنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما وبجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين قبل الله منا ومنكم